soalan kertas 2. Mungkin di antara 38 orang punya otak akan start di sana. Kamu fahamkah apa yang teacher cakap itu? Sebab kertas 2, Cikgu Chang yang keluar. Baru saja teacher tengok soalannya, teacher punya kepala pun start juga di sana. Okey, kertas 1, teacher yang keluar. Okey, so hari ini teacher akan bukan bincang, bagi tahu apakah soalan yang akan keluar dalam kertas 1. Isnin depan, teacher akan kasih tahu soalan yang akan keluar dalam kertas 2. Apa-apa yang teacher bincang hari ini, yang hari Selasa, latihan yang diberikan, itulah kolom soalan yang akan keluar. Tapi bergantung kepada kamu. Kamu mau buat, tidak buat, is up to you. Okey, yang ada buat, yang ada hantar kepada teacher, teacher ada tengok, teacher semak, and then teacher postkan balik itu jawapan semakannya. Kan, Jos? Iya, teacher. Sudah semak kan? Sudah. Okey. Auya pula, kamu punya sistem persamaan 3 boleh ubah itu salah semua. So, tolong cek balik kenapa salah. Mungkin kamu tolak hasil tolakan itu ada kesalahan di situ. Teacher nampak pun sudah tahu. Okey, Auya tak ada di sini kan? Siapa punya mentor si Auya, Nur Syahila? Okey, tolong kasih tahu. Kasih tahu dia. Auya baru masuk panjang umur. Okey, Auya tolong semak kamu punya itu latihan sistem persamaan. Okey, so di sana kamu ada salah dari segi penolakan. Z tidak tulis. Okey, selepas tolak tu. Okey, so lihat kepada soalan ini. Ini adalah soalan SPN 2020. Okey. So, lihat kepada ini, teacher mau semak berapa markah si syuhada dapat. Inilah graf si syuhada. Okey. So, pastikan ini adalah 2 tempat perpuluhan. Walaupun CD, kamu tekan kalkulator itu memang tepat-tepat 0.5. Sila isikan kosongnya di belakang 5. Supaya semua adalah 2 tempat perpuluhan. Tapi ini masih lagi boleh diterima. Okey ya. So yang lain, okey. So kamu cek betulkah 0.66? Betulkah 0.33? Jadi kamu cek di sana tu. Okey. Betulkah Jos 0.66? Saya dapat 0.667. Ya. Sebab bila kamu tekan kalkulator, memang adalah 0.66666. Siapa yang ada buat tu dia tahu. So, sila bagikan dia 2 tempat perpuluhan ataupun 3 angka bererti. Kalau 3 angka bererti 0.667. Kalau 2 tempat perpuluhan 0.67. So yang di sini sepatutnya 0.67. Okey, jadi ini 0.33 betul, 0.24, 0.16. So di sini satu salah, tak ada markah. So N not. Okey, N kosong. Okey, lihat kepada log 10Y. Okay, log 10Y bila tekan kalkulator adalah 0.8195. Jadi, cikgu akan memeriksa betulkah dia pundalkan betul atau tidak. So, 0.82. Okey, yang di sebelah pula 1.068 atau 1.07 pun boleh. Sebab 3 angka bererti kan? Okey, yang seterusnya 1.21, 1.42, 1.48, 1.68. So, N1. Okey ya. Lepas itu, itulah jadual. Okey,
Bahagian A 5 markah, bahagian B 5 markah. So yang di sana, bahagian A 5 markah dia dapat 1 markah. Okey? Faham? Bahagian A 5 markah. Maksudnya dalam 5 markah dia pecah kepada 2 markah untuk jadual, 3 markah untuk graf. Okey, bahagian B 5 markah itu adalah yang ada pecahan-pecahan anak kan? 1, 2 sama dengan 3. Okey, so yang pertama dia plot, betulkah kosong ini, titik ini? Ya, titik ini milik siapa? Adalah 0.1 dengan 1.68. Jadi, gurunya akan memeriksa betulkah dia ni, titik ini, 0.1, 1.68. Okey, betul. K1 dia dapat. Itulah titik yang pertama dia akan lihat. Kalau titik pertama salah, dia akan tengok titik kedua. Okey? Jadi di sini dia betul dapatlah K1. Okey, lepas tu titik yang lain itu dia pun cek. Okey, dia pun cek 1.1. Okey, titik ini adalah 0.16, 1.48. Okey, betul. Titik ini 0.24. Okey. 1.42. Okey, betul. Okey, lepas itu ini pula 0.33 dengan 1.21. Okey. Betul. Di tengah-tengah tu. Tengok. Tengok di tengah-tengah tu. 1.21. Okey. Lepas itu dia cek lagi titik yang terakhir, yang 2 akhir ini. Okey, 1.07 dengan 0.5. Jadi di tengah-tengah betul lah. Okey. Titik yang terakhir adalah 0.67 dengan 0.82. Okey. Jadi, betulkah ini 0.67? Tengok apa dia letak. Dia macam letak di 0.65 ni. Tengok. 0.67 sepatutnya di sini. Okey, di sini dia. Ini 0.66. Ini 0.68. Jadi 0.67 adalah di antara 0.66 dengan 0.68. Di sini dia. Okey. Jadi satu titik dia salah, tak ada markah. N kosong terus. Sebab ini. Sayang juga ya. Titik semua plot betul. Tapi titik yang terakhir dia plot dengan salah. Jadi K kosong. Sorry, ini K kosong. Okay, K kosong. Maka yang ketiga adalah garis lulusnya. Okay, tengok. Dia punya garis lulusnya macam mana. Okay, yang tidak terletak di atas garis lulusnya ialah ini. Ini sama dengan ini. Jadi, guru akan tengok. Adakah jaraknya adalah seimbang. Dia akan cek tu. Kalau kami semak, kami ada satu software adalah pembaris. Kami boleh ukur. Okey, kalau ukurannya lebih kurang sama, jadi lines of best fit-nya adalah N1. Okey, jangan terlalu jauh dia punya titiknya. Faham? Faham. Okey, jadi dia punya bahagian A sudah dapat 3 markah. Okey, dia punya bahagian A sudah dapat 3 markah. Okey, lepas itu lihat kepada B1. Okey, B1, okey, ini persamaannya. Y sama dengan P kurungan 2.8 tutup kurungan negatif Q per X. Okey, kiri kanan dia kasih log. Sebab ini. Log kan? Okey, lepas itu di sini gunakan hukum logaritma.
Okey, jadi kamu kena ingat hukum-hukum logaritma. Petang ini sila ikut channel YouTube. Okey, jadi yang di situ, kalau darab akan jadi tambah. Tengok ni, betulkah dia dapat buat ini? Tengok ini. Ini dua ini adalah darab. Jadi kalau gunakan hukum logaritma sepatutnya log 10y sama dengan 1/x. Hai, apa dia buat? Okey, gini. Okey. Log 10y sama dengan log 10 2.8 P kuasa. Okay. Log 10 P, okay, darab dengan 2.8 kuasa negatif Q per X. Okay. Kalau sini darab akan jadi tambahkan. Okay. So adalah log 10 P tambah dengan log 10 2.8 kuasa negatif Q per X. Okay. Jadi kalau kuasanya sila pindahkan di depan log 10 2.8. Okay. Jadi tambah negatif Q per X log 10 2.8. Begitu. Okay. Lepas itu sila susunkan dia dululah. Okay. Negatif Q per X log 10 2.8 tambah dengan log 10 P. Jadi yang di situ, okey, saya kasih susunkan dia sepatutnya 1/x negatif Q log 10 2.8 tambah dengan log 10 P. Begitu. Okey, jadi ini adalah persamaan yang sudah tukar. Okey, pastikan ini sama dengan labeling yang kamu lukis di pasi Y. Ini pula pastikan sama dengan labeling di pasi X. Ini. Sama sudah kan? Ini mana? Ini. Jadi yang di situ saya sudah tahu kecerunan saya ialah negatif Q per negatif Q log 10 2.8. Okey, inilah kecerunannya. Okey. So, negatif Q log 10 2.8 sama dengan M. Jadi di sini dia tidak kasih tulis sama dengan apa. Jadi cannot. Ada maka. Okey. Jadi kecerunan kasih masuklah. Sebab di sini kamu kena mesti sama dengan apa? Q negatif Q log 10 2.8. Jangan kamu pecah. Jadi kamu tengok di sini sudah tahu tuh. Okey, di sini disebabkan dia gunakan dua titik ini, jadi teacher ambil. Okey, so 1.76 tolak 0.82 bahagi dengan 0 tolak dengan 0.66 sama dengan negatif Q log 10 2.8. Boleh ya? Okey, jadi kalau yang di sini sebelah kanan itu kalau tekan calculator negatif 1.85, kiri kanan ada negatif, potong. Jadi 1.85 bahagi dengan log 10 2.8.
Okey, so adalah 4.137 atau 4.14. 3 angka bererti. Tahu ya macam mana kira 3 angka bererti ya? Kalau 3 angka bererti start sini kira. Ini 1 angka bererti. Ini 2 angka bererti. Ini 3 angka bererti. Okey? Jangan kurang, jangan lebih jangan kurang angka bererti. Boleh lebih. Kamu mau 4 angka bererti, 5 angka bererti, tiada masalah. Jangan kurang, itu saja. Okey, lepas itu lihat kepada soalan yang kedua. Dia minta cari P kan? Okey, P itu adalah ini. Pindasan Y kan? C. C sama dengan log 10P. Tengok dia sini. Kalau sudah. Sebab itu, ini. Pertukaran persamaan itu penting. Okey, jadi yang di sini dia sudah dapat cannot and not. Salah sudah kan? Dia salah masuk ini. Jadi C dia adalah 1.76. Sama dengan log 10P. Mau cari P? Beginilah buat. Okay, so adalah 57.54. Okay, boleh? Boleh. So, Kalau ini syuhada dia dapat 3. Mana? 1, 2, 3. 3 daripada 10. So, dia punya bahagian B banyak salah. Ini adalah SPN 2020. Boleh ya? Ada soalan? Tiada. Syuhada? tiada teacher. Okey. Okay, kena banyak buat latihan. Bukan saja kamu masuk PTPR online, latihan pun kena buat. Wah, kalau hanya masuk PTPR tanpa buat latihan, itu teacher pun mau juga. Genius dia tuh. Makin genius. Maths dengan matematik tambahan kena banyak buat latihan. Dia tidak sama dengan subjek lain. Okey, boleh ya ini? Boleh. Nahila? Jasper sudah bangun. Jangan kau tidur balik kah? Okey. Siapa yang belum ambil lagi modul? Teacher buat perbincangan ini, latihannya adalah di dalam modul. Di situlah soalan yang teacher akan suruh kamu buat. Ya? Okey, sekejap. Okey. Okey, keluarkan kamu punya buku modul. Siapa yang belum ambil modul tu, tengoklah di situ. Siapa yang sudah ambil modul? Saya. Josh. Siapa lagi? Britney. Kelly. Okey, siapa yang sudah suntik, tolong PM teacher ya. Siapa yang sudah suntik yang walk in itu, sila bagi tahu teacher update di APDN. Okey, yang di vaksinasi di bawah program sekolah ada. Okey, tapi lewat sikit ya, mungkin minggu depan ataupun minggu-minggu depan. Ada juga tuh. Okay, disebabkan kemarin itu adalah hari yang pertama walk-in untuk kamu punya batch. Jadi, ramai orang di sana. Betul kan, Josh? Iya. Okay,
Tapi kamu punya ada masa-masa dia kan? Iya, teacher. Kamu punya petang jam 2. Oke. Oke, boleh nampak di situ? Boleh. Oke, ini kertas 1 ya. Oke. So, lihat yang di situ. Bila teacher cakap, mesti kamu bayang-bayang, ini teacher tam macam pernah cakap bah ini. Oke. So, biasanya yang kalau teacher bincangkan itu, teacher terus kepada klon soalan yang akan keluar. So, ini adalah paper 1, kertas 1. Oke, untuk kertas 1 ada 3 bahagian. Ada 2 bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Kalau bahagian A, jawab semua soalan. Kalau tidak silap macam ada 12 soalan. Okey, ada 12 soalan kamu kena jawab semua. Okey, manakala bahagian B, okey, jawab mana-mana 2 soalan. Okey, ini maksudnya untuk bahagian B, okey, dia ada 3 soalan. Kamu pilih 2. Okey, pilih 2 soalan untuk jawab. Okey, so untuk soalan 1, ini teacher ikut urutan sudah ni. Kebanyakan keluar fungsi. Fungsi dengan fungsi kuadratik. Okey, so yang pertama adalah mengenai fungsi. Okey, fungsi ada 2 part. Bahagian soalan A adalah mengenai graf modulus. Tahu ya kan? Graf modulus. Pernah teacher bincang dan teacher pernah Tahu. bagi latihan kamu untuk buat. Itulah dia. 1, dia akan tanya domain. 2, dia minta cari nilai A. Maksudnya, contohlah ini graf modulus. Inilah dia minta cari. Macam mana kasih masuk cari nilai A. Bayang sudah, Jos? Pernah kan teacher bincang Y soalan kosong. kan? Ada kan? Ada. Okey, tengok balik tu. Okey. Soalan B adalah mengenai fungsi gubahan. Maksudnya di sini dia ada 3 fungsi. Okey. Fungsi contoh dia bagi fx, dia bagi hx. Lepas itu dia bagi fungsi gubahan. And then dia minta kamu ungkapkan M dalam sebutan A. Begitu. Okey. Lepas itu soalan yang kedua adalah mengenai log kat 5. Siapa-siapa yang lemah dalam log, indeks dengan cert. Okey. Sila ikut YouTube petang ini. Log. Okey. Soalan yang ketiga adalah mengenai fungsi kuadratik. Okey. Fungsi kuadratik ini dia akan bagi graf. Contohlah dia begini, dia bagi graf. Ini 3, ini 5. Lepas itu dia minta kamu bentukkan fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik ya, bukan persamaan kuadratik ya. Fungsi kuadratik dan persamaan kuadratik lain masuknya. Okey? Ini nanti teacher akan cari soalan dalam buku modul. Okey.
Soalan B, dia akan minta kamu cari julat X jika Fx-nya lebih kecil kosong. Okey? Macam mana cari julat berdasarkan ini? Dia mau Fx lebih kecil kosong kan? Lebih kecil kosong di mana? Atas ke bawah? Bawah. Bawah. Bawah kan? Okey, jadi saya sudah tahu julatnya. X adalah di antara 3 dengan 5. Okey? Okey, soalan 4 mengenai bab fungsi juga. Okey, dia bagi 2 gambar raja. And then dia akan tanya tentukan itu merupakan fungsi atau tidak, nyatakan alasan. Pernahkah teacher bagi soalan latihan ini? Ada. Okey, itu A. B pula adalah soalan lainnya. B, dia bagi satu graf fungsi kuadratik. Contohlah dia bagi begini. Ini negatif V, ini W. Dia minta kamu ungkapkan V dalam sebutan R dan W. Lepas tu cari nilainya. Ini dia pun juga sudah dibagi fungsi. Contohlah dia bagi fungsi kuadratik begini. R kuasa 2 tolak 4. Jadi kau jawablah 1 dengan 2. Okey, soalan yang kelima adalah mengenai fungsi dan fungsi songsan. Macam biasalah, dia bagi fungsi. Contoh, dia bagi fungsi Fs sama dengan 3S tolak 4. Lepas itu fungsi songsannya contohlah 12 per S tolak 2. Okey, dia minta cari nilai. Cari nilai fungsi songsan 3. Kau kasih masuklah. Lepas itu dia minta kamu cari fungsi kubahan G negatif 1 Fx. Kau carilah. Inilah dia punya bentuk-bentuk soalannya. Okey, soalan 6 adalah mengenai persamaan kuadratik. Kalau untuk persamaan kuadratik, kamu masih ingat SOA, POA? Kalau SOA bahasa Melayu hasil tambah punca. Kalau POR hasil darab punca. Ada formula dia kan? Negatif B per A, C per A. Gitu. Lepas itu dia minta kamu bentukkan persamaan baru. Ada kan? Ini kertas 1, kertas 2 banyak keluar soalan yang begini. Okey? Kalau persamaan baru, inilah persamaannya. Ini tak ada, kamu kena hafal sendiri. Okey, contohlah. Dibeli alfa ialah punca. Dia bagi satu persamaan. S kuasa 2 tambah 3S tolak M sama dengan 0. Cari nilai alfa dan M. Carilah. Ada nilai tu. Kita bagi contoh persamaan. Okey. Soalan 7 mengenai fungsi kuadratik. Dia bagi graf. And then dia sudah bagi diberi fungsi kuadratik. Dia minta kamu fungsi kuadratik itu kamu kena tukar ke dalam bentuk vertex. Contohlah Fx sama dengan S kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Ini kamu kena tukar ke dalam bentuk vertex. Gitu. And then cari nilai PQR. Mungkin dia punya graf. Okay. Dia minta kamu cari PQR. Mungkin ini P, mungkin ini Q, ini A. Saya tidak tahu. Okay. Lepas itu soalan B, graf dipantulkan di pasi Y. Tuliskan persamaan lengkung. Itu pun ada. Okay. Lepas itu soalan 8. Persamaan kuadratik juga. Okey, A dan B mengenai persamaan kuadratik. Yang cakap diberi 2 dan 3 merupakan punca bagi persamaan ini, cari nilai H dan K. Begitu. Okey, lebih kurang sama tu. Okey, soalan 9 ada mengenai janjang. Okey, dia ada diberi gambar raja ya. Okey, diberi gambar.
And then dia minta kamu tunjukkan itu merupakan jancang aromatik atau tidak. Macam mana menentukan itu adalah jancang aromatik? Macam mana menentukan itu merupakan jancang aromatik? Cek dia punya common difference. Ya, cari dia punya common difference, iaitu dia punya D. Beza sepunya. Jika beza sepunya adalah sama, jadi itu merupakan jancang aromatik. Lepas tu cari nilai X. Lepas tu cari nilai N jika jumlah perimeternya ialah contohlah ialah 216. Ini merupakan SN lah kan? Sebab jumlah. Begitu. Okey, ini diberi gambar raja. Okay. Lepas itu, soalan 10 tidak akan lari juga persamaan serentak. Ini adalah 2 pemboleh ubah. Seperti yang teacher bagi soalan baru-baru ini. Okey ya. Lepas itu soalan 11, indeks. Indeks maksudnya begini. 2 kuasa X darab dengan 2 kuasa S tambah 5 sama dengan 8. Begitu contoh. Jadi kamu selesaikanlah. Ini pakai hukum-hukum indeks lah. Okey, hukum-hukum indeks. Okey, soalan B-nya logat 5 balik. Okey ya. Okey, teacher. Okey, itu soalan 11. Okey, soalan 12 adalah mengenai jancang geometri. Jancang geometri macam mana? Dia punya R-nya. Nisbah sepunya. Okey, nisbah sepunya. R-nya. Okey, ini macam ada latihan buku kerja. Okey, soalannya macam lebih kurang sama dengan muka surat 76. Okey ya, ada 3 anaknya. A, B, C. Biasanya cari sebutan pertama, cari nisbah sepunya, cari nilai Y, gitu. Kamu boleh rujuk yang buku kerja muka surat 76. Okey, salah satu soalannya dia akan cakap cari nilai N yang paling kecil. Cari nilai N yang paling kecil. Okey, supaya sebutan ke N melebihi 10,000. Okey, ini maksudnya sebutan ke N TN kan? Melebihi simbol ini, jadi TN melebihi 10,000. Jadi ganti maksudlah TN punya jancang geometri. Okey, so soalan begini macam ada di dalam buku kerja. Okey, bahagian B. Okey, inilah bahagian B soalan-soalannya. Ada 3, pilih 2. Okey, pilih 2 soalan. Salah satu soalannya adalah mengenai topik sistem persamaan 3 perboleh ubah tetapi dalam bentuk soalan situasi. Okey, boleh ya? Fahamkah apa maksud bentuk situasi? Maksudnya soalan panjang. Kamu biasa dengan ini kan? 10 lepas tu 3S tambah 2Y tolak tambah Z sama dengan 5. Apa lagi ya? 2S tambah 5Y tolak 4Z sama dengan 20. Kamu biasa dengan ini. Kalau untuk soalan kertas 1 bahagian B bukan dalam bentuk ini ya. Dia bagi situasi. Contoh Encik Ali membeli 3 baju t-shirt, 2 baju sukan dan 1 seluar dengan harganya RM100. Itu situasinya. Okey? Tapi ini punya situasi adalah mengenai binatang. Ya? Okey. Oh. So, untuk ini
bukan saja topik ini dalam kertas 1, kertas 2 pun ada, tapi 2 soalan. Ini bagus sikit, dia bagi gambar raja. Jadi kamu kiralah, oh, ini adalah 3 aiskrim. Contoh. Ini adalah 2 roti. Harganya RM15. Contoh. Dia bagi gambar raja. And then kamu bentukkan 3 persamaan. Ini teacher punya soalan ini adalah soalan panjang, tak ada gambar raja. Okey ya? Okey. Lihat soalan 14, topik persamaan kuadratik. Jadi persamaan kuadratik kamu sudah tahu ada 3 jenis punca. Okey? 2 punca yang berbeza. Kan? Masih ingat? Lepas itu 2 punca sama. Satu lagi tiada punca. Okey? Kalau 2 punca yang berbeza, ini formula kan? Kalau punca sama, inilah formulanya. Tiada punca, inilah formulanya. Boleh? Ini B kuasa 2 tolak 4 AC ini merupakan pembeza layan. Dia punya namanya. Pembeza layan. Dia punya namanya. Okey. Jadi yang soalan 14 adalah mengenai persamaan kuadratik tapi 2 punca sama. Jadi kamu carilah ABC, lepas tu kasih masuk dalam persamaan 2 punca sama ini. Jadi bolehlah cari M, carilah dia punya jumlah NK dalam sebutan 3. Okey, ada 3 anak soalan. Okey, soalan 15 adalah mengenai nombor indeks. Okey. So, untuk kertas 1, ini hanya untuk kertas 1. Kertas 2, minggu depan teacher akan terangkan. Okey, kertas 1, topik-topik yang terlibat ialah 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Plus dengan plus dengan nombor indeks. Okey ya? Okey, teacher. Okey, itu kertas 1. Okey, untuk kertas 2, okey, bab 1, 2, 3, 4, 5. Okey, plus dengan ini pilihan Ini pilihan ni. Kalau untuk pilihan 6, 7, 10, 10 kah? Dengan 11. Okey, yang penyelesaian segitiga termasuk untuk kertas 2. Ini penyelesaian segitiga. Ini nombor indeks. Bab 7 ini ialah geometri koordinat. Ini 6, ini hukum linear. Ini biasanya di bahagian B dan C. Pilihan. Okey ya? Teacher. Ya. Bukan bab 10 kan nomor indeks, teacher? Bab 10 kah? Yalah, lebih kurang begitu. Jadi yang penyelesaian itu bab 9 kan? Ini 9, Iya. ini 10 ya. Okey ya? Okey, teacher. Depan teacher akan kasih tahulah. Dia punya bentuk soalannya macam mana. Jos, kamu pun sudah biasa dengan Cikgu Chang kan? Kamu pun sudah tahu dia punya soalannya macam mana. Kan? Banyak soalan kebat. Okey ya? Iya. Ada soalan? Kalau macam formula tu kan, teacher? Dia memang kena hafal semua sendiri lah kan, teacher?
modul. Oke, lihat kamu punya buku modul. Oke, hanya 24 formula dibagi untuk SPM. 24 sahaja. Oke ya. So, kamu tengok kamu punya formula. Sekejap, teacher kasih itu formula dulu. Formula. Formula. Oke, bagi mereka yang sudah ambil itu buku modul, oke, jadi kamu boleh tengoklah, itulah 24 formula ada dibagi. Yang lain itu, selain 24 itu, kamu kena hafal sendiri. Jadi kamu tengoklah di situ. Kalau KBSM, 52 formula. Dia sudah kira, dia sudah potong setengah sudah. Oke? Sekejap. Inilah rumusnya. Boleh nampak? Ini Boleh. rumus Form 4 dan Form 5. Form 4 dan Form 5. Jadi rumus untuk kamu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 11, 12. Apa lagi? 22 dan 23. Itu Form 4. Oke, yang lain itu tingkatan 5. Tengok. Oke, kalau untuk KBSM 52 formula. Sudah potong setengah sudah tuh KSSM 24. Jadi yang lain macam cancang. Kamu tengok. Cancang sudah adalah. Ini untuk cancang arithmetic. Ini adalah cancang apa nih? Geometri. Ini cancang arithmetic. Ini cancang geometri. Ada satu cancang geometri punya ini tidak dibagi. Ini kamu kena hafal sendiri. Nah, ini dia. Oke. Lepas itu, apa lagi formula tidak dibagi ya? Geometri koordinat. Oke. Geometri koordinat tidak dibagi. Luas. Ini dia punya formula kan? S1, Y1, S2, Y2, S3, Y3, S4, Y4. Ini tak ada kan? Kalau KBSM ada. KSSM tak ada. Lepas itu satu lagi jarak. Di bawah topik geometri, jarak. Oke, punca kuasa 2, S1 tolak S2 kuasa 2 tambah dengan S1 tolak Y1 tolak dengan Y2 kuasa 2. Tak ada nih. KBSM ada. Oke? Jadi kebanyakan topik geometri koordinat tidak ada. Kamu tengok di sini pun sudah tahu jarak tak ada, luas poligon pun tidak ada. Yang ada luas segitiga ini. Ini adalah bab 9. Oke, satu lagi bab 9 tidak ada ialah rumus kosinus. Tak ada. Tak ada nih, kamu kena hafal.
Apa formulanya? Ini formulanya. 2BC cos A. Ini. Rumus cosinus tak ada untuk KSSM. Kalau KBSM ada. Okay? Jadi banyak rumus dari KBSM itu 52 sudah dikurangkan jadi 24 untuk KSSM. Jadi formula-formula ini yang teacher tulis itu kamu kena hafal sendiri sudah tuh. Oke ya? Oke, teacher. Oke. Jadi tahun ini tingkatan 5 batch yang pertama KSSM. Jadi teacher pun kasih tahu mereka banyak formula kamu kena ingat sendiri. Sebab itu kena banyak buat latihan. Okay? So sila keluarkan kamu punya buku modul. Okay? Buku modul. Buku modul muka surat 145. Okay? Buku modul muka surat 145. Yang teacher bincangkan hari ini adalah kelompok soalan kertas 2. Okey ya? Okey. Pattern soalannya hampir sama, cuma tukar dia punya nombor, cara kerjanya masih lagi sama. Okey? So, lihat yang soalan 71 dulu. Okey, cari luas dengan bucunya. Inilah bucu-bucunya. Ada 5 bucu. Kalau soalan dia tidak ada bagi P, Q, R, S, T, tak payah kamu rasa stres ya. Cara kerja sama juga. Yang penting kamu nampak koordinat. Okey, ini koordinat. Jadi macam mana mau cari luas? Okey, yang penting kamu sudah tahu luas. Ada 1/2 kan? Maksud ada modulus. Okey. Apakah koordinat yang pertama yang kamu hentak letak di situ? Jadi saya pun ikut inilah lagi senang kan. Kalau saya ambil ini dulu, nanti yang lain tu saya lupa. Mana tahu kan ada di antara kamu ni macam nenek, macam atok tu. Pelupa. Kadang-kala yang senang punya kerja kamu boleh kasih upah. Jadi saya mula dengan negatif 21. Saya kasih isi. Lepas tu 1, 5. 4, 4. 6, negatif 1. Kalau sini saya mula dengan negatif 21, jadi yang terakhir ini saya akhir dengan negatif 21. Boleh? Ya. Apa koordinat T? Apa ni? Oh ya kan ada sana. Tengok. Teacher pun sudah jadi nenek sudah. Okey, 6 negatif 1, 2 negatif 3, negatif 2, 1. Tutup. Okey, jadi kiralah. Ini. Kamu sendiri tulis anak panah. Tapi teacher mau kasih tahu sini tak ada maka, no mark. Makanya adalah di bahagian langkah di sini. Okey, pastikan kamu darab dengan betul. Okey, negatif 2 darab 5 tambah 1 darab 4 tambah 4 darab negatif 1 tambah 6 darab negatif 3 tambah 2 darab dengan 1. Ini yang anak panah ke bawah. Okey, tambah. Sekarang anak panah ke atas. Okey, tolak kan? Tolak. Okey, tolak. Pakai kurungan. 1 darab 1 tambah. Okey, sebab itu teacher cakap tolak guna kurungan. Okey, 5 darab 4 tambah 4 darab 6 tambah 2 darab negatif 1
tambah negatif 3 darab dengan negatif 2, tutup. Teacher, kalau macam contoh langkah keduanya tuh kan tulis jawaban negatif 2 darab dengan 5, bolehkah? Apa maksudnya? Yang langkah kedua tuh, yang start dari ambil marka tuh, bolehkah tulis darab negatif 2 darab dengan 5 terus tulis jawabannya? Oh, boleh. Tapi kamu jawaban itu jangan kamu salah tulis lah. Maksud kamu begini kah? Negatif 10 tambah 4 tambah negatif 4. Begini kah? Iya, teacher. Boleh. Tapi pastikan kamu darab itu. Jangan salah tulis ya. Itu saja. Oke. Boleh. Ya. Jadi 1/2 negatif 10 tambah 4 tambah. Ini ada, kalau hasil darab ini ada negatif, kamu tidak tulis negatif, itu salah tuh. Ya sepatutnya ada negatif, sebab darab tuh ada negatif 4 tuh. Oke, tambah negatif 18 tambah 2. Tolak. Tolak kan? Oke, kurungan. Ini saya kasih selesaikan dulu. 1 tambah 20 tambah 24. Oke, tolak. Tolak 2, tolak 6. Tambah 6. Oke, tutup. Jadi yang di dalam itu, kamu boleh tekan kalkulator. Siapa yang di sini masih tiada ada kalkulator? Semua ada kalkulator kan? Oke, so yang di sini tolak 26, betul? Kalau salah kasih tahu awal. Oke, so yang di belakang itu 49. Nanti saya buka kurungan sudah. Oke, jadi 1/2 tambah 26. Oke, negatif 75. So adalah modulus. Fungsi modulus ini adalah negatif, dia akan jadi positif. Jadi 75/2. Atau kalau kamu mau kasih tempat perpuluhan pun boleh. Atau kalau mau kasih pecahan wajar 37/1/2 pun boleh. Betul, Teacher Kira? Iya. Ya, so itu adalah luas. Oke, ada satu soalan geometri koordinat. Inilah pattern soalannya. Dia ada A, ada B. Oke, satu cari luas, B ialah cari segaris, dia minta kamu tunjukkan. C ialah locus. Sudah? Oke, lihat yang soalan 67. Oke. Ini. Dengan mempertimbangkan luas segitiga, tunjukkan bahawa titik-titik P, Q, dan R adalah segaris. Maksudnya hampir sama. Macam mana kita mau tunjukkan titik P, Q, R itu adalah segaris? Dia sudah kasih tahu dengan menggunakan luas segitiga. Okey? Jadi, carilah dia punya luas. Okey? 1/2, 25, negatif 1, negatif 1, negatif 4, negatif 7, 25. Jadi, cari. Ini tunjuk ke bawah. Okay, negatif 2 tambah 7 tolak 20. Tahu ya kenapa di sini kenapa tolak, sini kenapa tambah? Tahu. Tahu Ada yang tidak tahu tuh. Oke, tambah. Negatif 1 darab negatif 7, 7. Tambah. Negatif 4 darab 5, negatif 20. Itu. Oke, tolak. Ini anak panah ke atas. Oke, kurungan. Negatif 5 tambah 4
tolak 14. Modulus. Okay, so yang di sini ialah negatif 15 tolak 14. So di sini pun negatif 15. Okay. Untuk menunjukkan tiga titik itu segaris atau tidak, luasnya adalah kosong. Kosong kan dapat? Okey, jadi titik-titik PQR adalah segaris. Kenapa kesimpulan tu? Sebab dia minta kamu tunjukkan bukti, proof. Inilah kesimpulan yang kamu kena tulis. Kenapa? Kerana luas adalah kosong. Okey? Oke, teacher. Okey. Boleh ya ini? Nanti teacher bagi latihan. Boleh. Okey, lihat yang soalan 92. Locus. Ini muka surat berapa? Kamu sendiri cari ya. Kamu cari soalan 92. 150. 150. Okey. So, lihat 92. Okey, cari persamaan locus bagi titik M. Ini M ini ialah locus ni. Supaya jaraknya maksudnya jarak M dari titik A. 1 negatif 1 adalah 3 kali ganda jaraknya dari titik B. Okey, ini dia minta kamu cari persamaan locus. Sebelum kamu kira, kamu kena tulis persamaannya berdasarkan soalan ini. Okey, jaraknya dari A. Maksudnya MA kan? Jaraknya maksudnya jarak M. Dari mana? Dari A. Jadi MA. Faham ini? Okey. Paham? Adalah sama denganlah 3 kali ganda. 3. Kau tulis 3 lah. Okey. Jaraknya dari titik B. MB. Ini dia. Okey. Ini kamu kena gunakan rumus jarak untuk cari. Okey. Jadi M ini merupakan locus. Jadi M ini titiknya ialah XY ya. Saya tidak tahu apa koordinat, jadi saya kasih namakan dia XY, koordinat XY. Okey, jadi saya gunakan formula jarak. Kamu kena ingat formula jarak tu. Ini tingkatan menengah rendah kamu sudah belajar. Ini rumusnya. Kan? Jadi nanti masuklah punca kuasa 2. Apa koordinat A? 1 negatif 1. Jadi X tolak 1 kuasa 2. Okey. Tambah dengan Y tolak negatif 1. Begitu. Okey. Sama dengan 3. Ini koordinat B. X tolak negatif 2. Tambah dengan Y tolak 3 kuasa 2. Ya. Jadi yang dalam kurungan, yang kuasa 2 itu, kamu kasih kembang. Semua pelajar boleh tahu kembang kan? Beginilah dia kembang. Okey, ini kamu kembang sendiri ya. Jadi S kuasa 2 tolak 2S tambah 1. Okey, yang ini pula
Saya buka kurungannya, dia sudah jadi Y tambah 1 kuasa 2 kan? Oke. Dan di sebelah kanan pun sama juga, ini buka kurungan, S tambah 2 kuasa 2 tambah, belakang itu kamu kasih gambar. Y kuasa 2 tolak 6Y tambah 9. Oke. Jika kamu hendak tulis punca ini, sila tulis betul-betul lah. Jangan kamu tulis begini ya. Kasih panjang dia. Sampai ke 9 tuh. Oke. Jadi, yang itu, belum kembang itu, kasih kembang. Y kuasa 2 tambah 2Y tambah 1 sama dengan 3. X kuasa 2 tambah 4X tambah 4. Oke, belakang itu saling balik. Boleh? 6Y lah teacher. Apa? 6Y lah teacher yang sebelah tu. Oke. 6Y. Oke. Sekarang macam mana? Saya mau hilangkan ini. Ini, macam mana? Saya kasih kuasa 2. Ini pun sama, kasih kuasa 2 termasuk 3. Oke. Bila kamu kasih kuasa 2, punca itu hilang sudah ya. Tidak ada tuh. Jadi yang dalam itu samalah. Ini 1 tambah 1 sudah jadi 2. Ini pula 3 ini sudah kasih kuasa 2, 9. Kurungan. S kuasa 2 tambah 4S tambah Y kuasa 2 tolak 6Y tambah 13. Itu. Oke, jangan kamu rasa heran kenapa nombornya begitu. Begitulah. Locus kan, dia meminta locus. Oke, jadi yang 9 itu darab masuk. Oke, jadi S kuasa 2 tolak 2S tambah Y kuasa 2 tambah 2Y tambah 2. 9 itu darab masuk. Oke, 117. Boleh? Boleh. Oke. Seterusnya, kamu tengok. Kiri ada S kuasa 2. Kanan ada 9S kuasa 2. Oke. Jadi yang di sini, mana yang besar, biarlah dia di sebelah kanan. Ini besar kan? Jadi yang ini pindah ke sana. Oke, sebab 9 ini besar. Ini kecil kan, ini 1S kuasa 2 tuh. Jadi pindah ke sebelah kanan. Ini jadi yang pindah itu tempatnya sudah jadi kosong. Jadi 9S kuasa 2 tolak X kuasa 2 tambah 36X tambah 2X. Sebab ini pindah sudah jadi tambah. 9Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2 tolak 54Y tolak 2Y tambah 117 tolak 2. Okey, jadi selesaikan. X Y tolak 6Y tambah 1. Okey, inilah jawapannya. Okey, jika nombor ini boleh kasih permudakan. Contoh, ini 8, 38, 8, 56, 115. Kalau mau permudakan, semua kasih permudakan. Contoh, kalau saya mau bahagi 2, ini pun boleh bahagi 2, kan? Tapi ini 115 tak boleh bahagi 2, kan? Jadi maksudnya tak payah kamu kasih permudakan jika salah satu tidak dapat permudakan. Faham? Jadi Okey, teacher. kasih permudakan. Teacher bagi satu contoh. 0 sama dengan 8X kuasa 2 tambah 38S tambah 8Y
Y tambah 118 lah. Okay? Jadi kamu tengok, bolehkah pemudahkan? Oh, ini boleh bahagi dengan 2. Oh, semua boleh bahagi dengan 2. Jadi pemudahkan 4X kuasa 2 tambah 19X tambah 4Y kuasa 2 tolak 28 tambah 59. Jadi inilah jawapan akhir. Boleh? Boleh. Ini ada soalan? Ini adalah soalan geometri koordinat. Okey ya? Ada soalan? Tiada. Jos ni tiada masalah. Yang lain tu. Tiada. Tiada. Satu lagi, teacher nasihat kamu jangan kamu salah masuk formula ya. Ada pelajar tidak tahu apa yang dia menjawab tu. Itu dia, itu maksudnya. Okay, so latihan buku modul ya. Ini buku modul latihan. Okay, modul muka surat 145 buat soalan 68. Okay, muka surat 146, 69, 72. Okay. Oke, teacher. Lepas itu apa ni? Okay, hukum linear. Okay, muka surat 127 soalan 34. Okay, kertas 2. Soalannya adalah begitu soalannya. Buat. Jangan jadikan buku modul itu sebagai hiasan lah. Boleh? Boleh. Okey. So, lihat kepada soalan janjang. Okey, lihat buku kerja kamu. Okey, lihat buku kerja soalan janjang muka surat 77. Sorry, 78. Okey, lihat muka surat 78 soalan 13. Sudah lihat buku kerja kamu? Sudah. Sudah. Ini ruangan bawah. Kalau cukup, kamu boleh tulis di bawah. Kalau tidak cukup, kamu tulis di buku latihan. Okey, so lihat kepada muka surat 78 soalan 13. Okey, itu adalah soalan janjang geometri. Okey, dia sudah bagi tujukan nombor. Okey, inilah sebahagian sequence number. 256, lepas tu X,
Lepas tu 4096 tok. Inilah pattern soalannya. Yang sama yang teacher yang cakap tadi kan. Ini X, teacher punya soalan tu Y. Tapi nombornya ubah-ubah ya, tapi cara buatnya sama. Okey. Ini maklumat yang pertama dia bagi. Maklumat yang kedua ialah dia cakap hasil tambah. Okey. Hasil tambah 4 sebutan pertama ialah 85. Kan? Okey. Apa maksud ini? Hasil tambah 4 sebutan pertama. S4. S4. Nah, sebab dia cakap SN, kamu kena tahu nama-nama punya SN, SN, TN semua tu. SN ini adalah hasil tambah N sebutan pertama. Sebab dia ada ini. Ini. Tengok ni. Jadi ini ialah S4. S4 ialah 85. Okey, so lihat kepada soalan A. Dia minta kamu cari nisbah sepunya, iaitu R. Macam mana cari R? Okey, pertama lihat ini. Okey, ini saya boleh gunakan beza sepunya punya formula untuk cari. Iaitu X per 256. Baik. Okay. 6 sama dengan 4096 per X. Fahamkah? Faham? Ini formula R punya formula T2 bahagi T1 kan? Okey, ataupun T2 bahagi dengan T3 bahagi dengan T2. Ini bahagi dengan di depan. 4096 bahagi dengan X. Jadi inilah dia punya rumus. Lepas itu darab silang. Jadi X kuasa 2 sama dengan 256 darab dengan 4096. Jadi darab. Jangan kamu rasa heran nombornya begitu banyak. Okay, so adalah 1048,576. Sebab di sini ada X kuasa 2, saya kasih puncak. So adalah 1024. Okay. Ini belum jawab untuk soalan A. Ini X saja. Tapi soalan A ni dia mau cari nisbah sepunya. Okey, saya masukkan S itu ke dalam rujukan nombor. Kan? Boleh cari R sudah? Boleh sudah. 1024 bahagi dengan 256. So, jawapannya ialah 4. Boleh? Boleh. Jangan kamu stop di sini ya. Jangan stop di situ. Sebab dia mau cari nisbah sepunya. Bukan mau minta cari X. Okey. Itu adalah soalan A. Okey, lihat B. Sebutan pertama. Okey, dia minta kamu cari sebutan pertama iaitu T1. Macam mana saya mau cari T1 ya? Tapi 256 ini bukan T1. Masuk ke dalam sini. Apa gunanya dia bagi maklumat ini kan? Jadi S4 sama dengan 85. Okey. Ini adalah janjang geometri. Janjang geometri rumusnya ada 2 kan? Dia punya SN. Iya. Tengok rumus tu. Okay? Tengok rumus yang ke-6. Ada 2 jenis rumusnya. Okey? Ini di mana R-nya di depan dulu. Ini R-nya di depan dulu. Ini untuk kalau R-nya lebih besar 1. Yang ini pula, kamu tengok 1 tolak R. R di belakang kan? Di mana R-nya adalah kurang 1. Jadi,
soalan 13 itu, nisbah sepunya yang saya cari tadi adalah 4 kan? Maksudnya ini lebih besar 1 sudah. Jadi saya pakai rumus ini. Ini tak payah, sebab ini hanya untuk kurang 1. Okey, jadi saya pun tulislah dia punya rumusnya. Mana satunya? Okey, jadi saya pun tulis rumus Sn. Okey, jadi Sn sama dengan A R kuasa N tolak 1 bahagi dengan R tolak 1. Ini saya ganti dengan 85 lah. Itulah yang saya mau cari. Sebab sebutan pertama ialah R 4 kan? Ini N? Tulis berapa? 4. 4 nih. Ini N kamu. Kuasa 4. Tolak 1. 4 tolak 1. Okey. Jadi boleh selesaikan sudah. Ini darab dengan 3. Kenapa darab dengan 3? Sebab 4 tolak 1, 3. Ini punya 3, pindah ke sana jadi darab. Okey, 4 pasal 4. Berapa nilainya? Tekan kalkulator lah. 256. Tolak 1. Okey, so adalah 255 sama dengan A255. Jadi A-nya adalah bahagi. Jadi A-nya adalah 1. Okey, itu adalah soalan B. Boleh ya? Boleh. Okey, lihat soalan C. Inilah yang teacher cakap tadi. Cari nilai N yang paling kecil supaya sebutan ke N-nya melebihi 12,000. Jadi kita tulis persamaan dulu. Sebutan ke N. Apa dia punya simbolnya? Sebutan ke N. TN. TN. Melebihi? Inilah simbol melebihi. 12,000. Ya kan? 12,000. Okey. Kalau soalan ini adalah cancang geometri, apakah formula TN? AR kuasa N tolak 1. Jadi saya ganti masuk sinilah. Okey. A dengan R saya sudah tahu nombornya kan tadi. A 1. R 4. Saya ganti masuk. Tapi N itulah yang kena dicari. Okey. Jadi yang ini 1 pindah sana sudah jadi bahagi. 12,000 bahagi dengan 1. Itulah 1. Okey. Ini jangan kamu pindah ini 4 sana jadi bahagia. Salah. Guna log. Log 10. Kadang-kadang yang tak pernah ajar kamu sendiri yang pandai-pandai ini 4 pindah sana jadi bahagi. Salah tu. Okey, guna log. Okey, kiri kanan gunakan log 10. Ini pindah ke depan lah. Jadi darab. Kan? Iya. Okey. N tolak 1. Ini adalah darab. Ini pindah, dia akan jadi bahagi. Okey. Tekan kalkulator. Okey, log 12,000 bahagi dengan log 4. So adalah 6.775.
Okey, lepas itu tolak 1 pindah jadi tambah kan? Iya. Gitu. Jadi, tengok yang ini. Apakah N nilai yang paling kecil? Okay, kamu tahu N itu adalah bilangan sebutan. N. N merupakan bilangan sebutan. Dia mesti nombor bulat. N ini mesti nombor bulat. Nombor bulat yang positif. Okey, jadi kamu rasa apa pilihan, apa dia punya nilai N-nya? 8. Pilihan. 8 kah? 7 kah? 6. Kalau saya letak 6, Kecil. mustahil kan? Kalau teacher letak 7, mustahil juga. Barulah 8 itu sesuai sebab 8 memang lebih besar 7.775. Okey, jadi nilai N-nya adalah 8. Okey, ini kena aku ulang logik. Jangan kamu letak 7.8, jangan kamu letak 7.9. N itu adalah bilangan sebutan mesti nombor bulat. Okey? Oke, teacher. Ya. Okey, so lihat kamu punya modul. Mana? Okey, modul muka surat 111. Okey, muka surat 111. Okey. Mana ni saya punya pen? Okey, modul. Okey, buat soalan 73, 74. Okey, lepas itu 114. Ya. Soalan 99. Sama dengan 95. Okey. Oke. Okey, yang penting kamu kena faham dia punya soalan. Lepas itu boleh buat sudah. Okey, satu lagi. Muka surat 104, soalan 33. Boleh ya? Boleh. Okey. Lihat kamu punya buku kerja. Okey, buku kerja muka surat 42. Okey, muka surat 42 soalan
2B. Okey, soalan 2B. Okey. Kamu tengok soalannya. Inilah dia sudah bagi persamaan. Okey, soalan 2 muka surat 42. Inilah persamaannya. Tolak 3px tambah p tambah 5 sama dengan kosong mempunyai dua punca nyata yang sama. Okey, dia minta cari nilai p. Dengan p-nya mesti lebih besar kosong. Itulah syaratnya. Okey, kalau untuk soalan ini, dua punca sama. Dua punca sama maksudnya B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong kan? Sebab dua punca sama. Okey, jadi berdasarkan persamaan kuadratik yang diberi, apakah nilai A, apakah B, apakah C? Senaraikan dulu. Apa A, B dan C? Apa A-nya? P. Okey, jadi tulis P. B? B? Negatif 3P tambah P. Baik. Okey. Kamu sudah tahu persamaan kuadratik punya bentuk am kan? Iya. Okey, ini dia. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. B ini adalah perkali untuk X. C adalah nombor. Maksudnya tak ada bersebelahan dengan X. Kamu tengok, ini B-nya. Negatif 3P. Okey, yang di belakang itu merupakan C. Sebab ini kalau ada nampak X, tak ada X kan? Adakah dia tulis X? Tiada kan? Tiada. Jadi maksudnya P tambah 5 itu merupakan C-nya. Jadi kamu kena tahu, A ini bersama dengan X kuasa 2. B ini bersama dengan X. Yang selain itu adalah C. Okey, cuba kamu kasih selesaikan dulu. Cuba buat, teacher bagi 5 minit.
Okey, sudah? Sudah. Okey, so apa jawapan nilai P kamu? 4. 4, betul? Okey, so lihat negatif 3 P kosong 2 tolak 4 P C P tambah. Nah, 6. okey. So yang di sini adalah 5P kuasa 2 tolak 20P sama dengan kosong. Okey, kamu tengok ini kamu kena keluarkan faktor. Okey. So saya keluarkan P, sebab sini ada P kuasa 2, sini ada P. Selain keluar P, saya pun boleh keluarkan 5. Okey. So yang di sini sudah jadi 5P kuasa 2 saya bahagi 5P. Jadi tinggalnya ialah P di sini. Tolak 20 P bahagi dengan 5P sudah tinggal 4. Okey, yang penting bila darab sama dengan ini balik. Ini bila kamu darab pastikan kamu dapat ini balik. Okey. Jadi yang di situ P di sini ada 2 nilai. Okey, dia ada 2 nilainya. Okey, satu ialah 5P sama kosong, satu ialah P tolak 4 sama dengan kosong. Saya pecahkan. Jadi P sini adalah 4, P sama. Okey, satu lagi P sama dengan 4. Okay, P kosong, ini P adalah 4. Okey, tengok syaratnya. Dia mau apa? Dia mau P lebih besar kosong kan? Okey, disebabkan P adalah lebih besar kosong, jadi P-nya adalah 4. Okey? Okey, teacher. Walaupun kamu dapat nilai P 2 jawapan, tapi kamu kena lihat balik itu dia punya soalan, ini syaratnya. Ini dia punya syaratnya. Jadi P-nya 4. Okay, so module. Okay. Module. Muka surat 25. Nah, siapa yang belum ambil modul boleh pergi ambil. Okay, so soalan 15. 15 ya. 15. Inilah yang teacher cakap. Dia bagi 2 punca bentuk persamaan. Okay. Soalan 18 pun begitu. Soalan 18 tu cari SOR, cari HTP dengan HDP melalui persamaan 3X kuasa 2 tambah 8X tolak 7 sama dengan kosong. Ada formula dia kan? Inilah formulanya. Ini kamu kena hafal. Dari sini kau carilah A-nya 3, B-nya 8, C-nya negatif 7. Ada dia punya nota minda di atas tu. Kamu boleh rujuk. Sudah cari, ada kan dia bagi 2 punca baru kan? 3 alpha dengan 3 beta. Okey, kamu carilah HTP 3 alpha tambah 3 beta. Ini tak boleh tambah kan? Okey, ini mana boleh tambah? Ini alpha, itu beta. Jadi saya keluarkan faktor 3. Okey, inilah yang teacher cakap. HTP-nya ialah alpha tambah beta negatif 8/3. Alpha beta negatif 7/3. Ingat balik sudah? Anda nampak ini? Apa nilainya? Nanti masuk. Okey. Kalau HDP 3 alpha darab dengan 3 beta. Ini nombor boleh darab. 3 darab 3, 9. 9 alpha beta. Apa nilai alpha beta? Nanti masuklah. Ini negatif 27, ini negatif 8. Okey, dia bilang dia mau bentukkan persamaan baru. Inilah persamaannya. Ini kena ingat. HTP
X tambah dengan HDP sama dengan kosong. Okey, di sini apakah HDP yang saya mau ambil? Inikah ataupun ini? Mana satu saya kena masuk? Yang Kamu tengok soalannya. Bentukan persamaan kuadratik dengan punca-punca 3 alfa dan 3 beta. Jadi yang HDP ni saya kena ambil masuk yang mana satu? Negatif 8 kah ataupun negatif 8 per 3? Negatif 8. Ya, negatif 8. Inilah yang akan dimasuk ke situ. Ini HDP. Inilah yang akan dimasuk ke sini. Lepas itu buka kurungannya. Begitulah cara buat. Okey. Kertas 1, kertas 2 banyak keluar bentuk soalan begitu. So, kamu boleh skor di sana. Okey, soalan 18. Okey. Lepas itu, soalan muka surat 26. Okey, buat soalan 19, 23. Okey, muka surat 27, 25 soalan. Okey, lepas itu muka surat 30, soalan 40 dan 43. Okey, punca sama. Okey, bab ini, bab 1 dan bab 2 lah, terutama yang bab 2. Banyak keluar kertas 1 dan kertas 2. So, kasih banyak buat latihan sama dengan sistem persamaan. Kertas 2, 2 soalan keluar. Tapi dalam bentuk gambar raja. Okey ya? Boleh? boleh. Okey, so latihan-latihan yang di pagi hari ini buat ya. Jangan buat last minute. Hantar hari Ahad. Isnin depan kita akan kasih tahu kertas 2. Boleh? Oke, teacher. Okey ya. So, satu lagi ya. Kamu ada ini minggu depan peperiksaan. Ada satu lagi peperiksaan yang terakhir lah. Mungkin tahun depan. Tahun depan awal tahun ataupun akhir tahun ini. Kita tahu yang mana satu. Okey. So, minggu depan kamu sudah mula peperiksaan. Itu macam peperiksaan yang pertama kalau tidak silap. Okey ya. Tapi apa-apa pun tunggu dari pentadbir sekolah. Okey. So, itu saja. Sekian. Terima kasih. Oke, thank you, teacher. Thank you, teacher.